Realme dah melancarkan Realme X50 Pro 5G dengan harga RM2,990 untuk harga rasmi di Malaysia. 12GB RAM dengan 256GB RAM. So ada satu varian saja untuk pasaran Malaysia dan aku tak pasti kenapa Realme tak keluarkan storan 6GB RAM ataupun 8GB RAM. Kalau dia jual 8GB ataupun 6GB RAM tu, mungkin harga Realme X50 Pro ni boleh dijual dengan lebih murah sedikit. Tapi tak apa, kita just fokus dekat model 12GB RAM ni. First, kalau kita tengok harga yang ditawarkan oleh pengeluar jenam lain untuk 12GB RAM, memang harga dia lebih RM3,000 untuk Snapdragon 865 rangkaian 5G dengan spesifikasi yang premium macam Realme X50 Pro ni. But untuk phone ni dengan harga bawah RM3,000, boleh dikatakan macam agak okey lah untuk kelas dia kan, kalau kita nak bandingkan dengan phone-phone lain. Ada benda yang aku suka dengan Realme X50 Pro ni dan juga ada benda yang aku tak suka lah dengan apa yang Realme letakkan pada peranti ni. So dalam video ni aku akan kongsikan pendapat aku secara padat untuk Realme X50 Pro 5G ni. So tanpa buang masa lagi, let's talk about it. First, kita tengoklah peranti Realme sekarang ni macam makin lama makin mahal kan harga yang ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Sebagai contoh, macam Realme X50 Pro 5G ni, boleh dikatakan ini adalah phone Realme yang paling mahal sekali yang ada di pasaran Malaysia dan phone Realme yang paling power sekali yang Realme jual dekat pasaran Malaysia. The reason sebab aku cakap dia power adalah dia menggunakan Snapdragon 865, jenis RAM LPDDR5, 12GB RAM, and then UFS 3.0. Dia juga ada rangkaian 5G. Walaupun rangkaian 5G tak ada kat Malaysia lagi, kira phone ni macam future proof juga lah kan. So kalau korang nak gunakan Realme X50 Pro dalam masa 2 ke 3 tahun mendatang, so korang tak perlu risau pasal rangkaian 5G sebab phone ni dah dilengkapi dengan 5G. Untuk aku gunakan phone ni untuk gaming, of course korang mesti nak tahu kan pasal gaming kan. Memang sangat-sangat superb. Aku memang tak ada cakap apa. Memang phone ni sangat-sangat padu untuk gaming performance. Dia juga ada cooling system yang akan membuatkan phone ni tak terlalu overheat sangat kalau korang main game dalam jangka masa yang lama. Binaan untuk Realme X50 Pro ni, secara jujur aku cakap, memang nampak premium dan nampak unik lah untuk warna yang diletakkan pada phone ni. Tapi itulah, bila aku tengok je rekaan pada bahagian belakang untuk Realme X50 Pro ni, aku memang teringat lah Realme 6 Pro ataupun Realme X3 Super Zoom semua. Dia macam tak ada keunikan dia tersendiri yang membuatkan peranti nampak eksklusif. But aku rasa benda yang positif pasal rekaan yang daripada Realme X50 Pro ni, dia membuatkan yang orang tahu yang inilah identiti sebenar Realme punya phone. So bila orang pandang je phone ni, orang nampak okay, aku tahu ni phone Realme. So maybe lah Realme nak letakkan identiti untuk smartphone orang. So that's why rekaan sama je. Macam korang tengok pada rekaan iPhone lah kan. So iPhone macam sama je rekaan dia. So mungkin lah itu yang Realme cuba letakkan pada Realme X50 Pro ataupun pada peranti diorang. Dan mungkin juga kita akan nampak rekaan yang baru pada penghujung tahun ni, mungkin untuk flagship yang baru diorang nanti. Dan of course, untuk membuatkan phone ni lebih premium, dia menggunakan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian belakang dan depan. Dia juga menggunakan aluminium frame pada bahagian tepi yang tak glossy, but the matte finish yang memang sedap pegang pada bahagian depan ataupun belakang sekalipun. Memang sangat sedap feel pegang untuk phone Realme X50 Pro ni. Wah, smooth ke. But kalau korang yang pakai casing, aku rasa benda ni bukan main concern korang kan. Realme X50 Pro ni juga menggunakan skrin bersaiz 6.44 inci AMOLED display 1080p yang ada refresh rate sehingga 90Hz. So memandangkan dia dijual dengan harga yang agak tinggi, so itu antara benda yang wajib lah bagi aku, which is screen AMOLED and then refresh rate yang tinggi. Dan korang juga boleh ubah ke 60Hz lah kalau korang tak nak gunakan 90Hz. Bateri tu akan lebih tahan lah kalau korang gunakan 60Hz. Kualiti skrin yang ada pada Realme X50 Pro ni, kalau dikatakan dia macam very typical flagship punya smartphone lah. Kalau korang yang biasa gunakan smartphone flagship ataupun kelas atasan punya smartphone, mungkin korang akan dah biasa lah dengan dia punya kualiti skrin yang daripada Realme X50 Pro ni. Memang cantik, warna cerah dan overall okey dengan skrin dia. Aku tak banyak komplain sangat pasal skrin dia. Dan ya, dia menggunakan punch hole display pada bahagian atas ni, pada bahagian kiri, dui selfie camera. Sepanjang aku gunakan Realme X50 Pro ni, apa yang aku suka lagi dengan phone ni adalah dia punya stereo speaker lah. Bagi aku agak mantap, dia ada Dolby Atmos dan ada high res audio. Selain itu juga untuk phone ni, dia menggunakan bateri sebesar 4200 mAh dengan pengecasan pantas hingga 65W yang mampu mengecas dari 0 ke 100 dalam masa 35 minit saja. Memang sangat-sangat pantas
Untuk phone bawah 3000, aku rasa macam susah lah nak dapat pengecasan pantas hingga 65 watt. Ada tapi tak banyak. So Realme X50 Pro ni antara smartphone yang ada pengecasan pantas 65 watt dalam kotak jualan untuk harga bawah 3000 lah kan. Dengan bateri 4200 mAh dengan 90Hz, aku boleh lah dapat screen on time SOT dia sekitar 6 jam ke 7 jam untuk penggunaan harian yang biasa. Tapi bila aku downscale to 60Hz, aku boleh achieve sehingga 8 jam. So itu satu hasil yang bagi aku amat mengagumkan untuk phone flagship Realme X50 Pro ni. Untuk bahagian kamera, phone ni hadir dengan quad kamera 64MP kamera utama wide, 12MP kamera telefoto, 8MP kamera ultra wide dan 2MP kamera depth sensor yang mampu merakam video sehingga 4K dan 60fps. Phone ni juga ada gyro EIS, so dia ada stabilization sikit lah untuk korang nak record video tu kan. So untuk kamera utama dia, aku boleh katakan dia punya quality memang sangat-sangat superb. Phone Realme aku pernah gunakan sebelum ni, biasanya bila aku ambil gambar warna hijau tu, aku nampak yang warna hijau tu macam pelik warna dia. But untuk Realme X50 Pro ni, warna hijau yang aku ambil tu memang sangat-sangat nice, nampak lebih natural dan tidak terlalu pelik lah warna dia. So aku memang suka warna dan sharpness yang ada pada Realme X50 Pro ni. Tapi untuk ultra wide dia, sharpness tu agak kurang sedikit. Selfie dia tu pun aku boleh katakan memang sangat-sangat nice. Sharpness, potongan bokeh dia tu, dia punya warna pun memang nice untuk selfie kamera dia. Tapi kekurangan untuk Realme X50 Pro ni, itulah harga dia pun dah 3000 kan. Aku nampak sekarang ni macam phone tu makin mahal, dia akan buang earphone jack. So bila phone tu murah, so dia kekalkan earphone jack. Aku tak tahu kenapa. Patut phone makin mahal adalah earphone jack kan, tapi ini phone makin mahal tapi tak ada earphone jack. So untuk Realme X50 Pro ni pun dia terjebak juga. So dia tak ada earphone jack 3.5mm, dia dah buang. Kat sini mungkin korang dah perasan yang lepas ni phone flagship pada Realme mungkin dah tak ada lagi earphone jack 3.5mm pada phone orang. Mungkin dia nak letakkan teknologi yang lebih bagus lah berbanding dengan earphone jack 3.5mm. Macam biasa, solution dia antara korang nak kena beli dongle yang berasingan, which is nak kena spend, ataupun korang nak kena pakai wireless earphone ataupun headphone. Aku boleh consider Realme X50 Pro ni label-label macam Xiaomi Mi 10, macam OnePlus 8 dan Black Shark 3 lah dia punya spesifikasi. But overall untuk apa yang diletakkan pada Realme X50 Pro ni memang lebih bagus sedikit lah. Dia ada pengecasan pantas 65W, ada refresh rate 90Hz, screen AMOLED, and then dia punya storage speaker memang mantap. Dia ada Snapdragon 865, ada rakaman 5G, ada UFS 3.0, 12GB RAM. Biasanya korang akan jumpa phone flagship 12GB RAM dengan harga lebih 3000, tapi untuk phone flagship ni 12GB RAM dengan harga bawah RM3,000. So itu antara main selling point yang Realme letakkan pada Realme X50 Pro 5G ni. So guys, itu saja untuk video mengenai Realme X50 Pro. Korang menyatakan pendapat korang dekat bahagian komen. Apa yang korang rasa dengan phone ni. Follow Twitter dengan Instagram aku. Like, komen dan share video ni. Subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain video. Assalamualaikum.